نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله.
اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله
اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا. Okey. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ijtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nakaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan dosa-dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-31. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Malam yang sangat berharga, malam yang sangat mulia. Dikatakan hari Jumaat dalam hadis, hari Jumaat ini lebih mulia daripada hari raya Aidil Fitri, daripada hari raya Aidil Adha. Hari Jumaat, tuan-tuan dan puan, Adam alaihissalam dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah. Adam alaihissalam memakan buah khuldi di dalam syurga.
Adam dia masuk dalam syurga pada hari Jumaat, memakan buah khuldi pada hari Jumaat, dikeluarkan daripada neraka di syurga pada hari Jumaat, mengumpun ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah dan dimasukkan semula-semula ke syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam AS dilaporkan saudara wafat pada hari Jumaat dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Para penonton yang hormat sekalian, begitulah hebatnya hari Jumaat, tuan-tuan ya. Antara semayang dengan semayang penghapus dosa, antara Jumaat dengan Jumaat pun penghapus dosa, antara Ramadan dengan Ramadan pun penghapus dosa. Tuan-tuan, kita bercerita malam ini tentang dosa dan pahala, tuan-tuan dan puan ya. Dan kita konsentrate malam ini pada dosa saja. Tajuknya, tuan-tuan dan puan, ialah meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Artinya, apa meremehkan? Memandang ringan pada dosa, tidak memberatkan dosa. Saudara-saudara memandang enteng kepada dosa. Tuan-tuan dan puan, tidak dosa itu terasa kepada kepala, tidak dosa itu terasa kepada hati, tidak dosa itu menggementarkan kita, tuan-tuan dan puan ya. Inilah yang berlaku insya-Allah dalam kehidupan sebahagian daripada kita. Kemungkinan termasuk saya. Jadi sebab itu malam ini, tuan-tuan dan puan, kita nak bedah siasat sikit. Apa dia dosa-dosa? Mengapa kita, tuan-tuan dan puan, begitulah ancaman-ancaman Allah. Begitulah ancaman-ancaman yang terdapat pada hadis-hadis tentang dosa yang dilakukan. Neraka, 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 neraka. Tapi tuan-tuan, kita terus melakukan dosa. Dan sebahagian daripada kita meremehkan dosa. Ada pula sebahagian daripada kita dalam hadis menyebutkan, bukan saja melakukan dosa, meremehkan dosa. Tapi bila melakukan dosa, mereka berbangga dengan dosa yang mereka lakukan. Malam mereka berdosa, pagi mereka cerita dengan kawan-kawan mereka tentang dosa yang mereka lakukan. Aku melakukan itu dan ini. Aku buat itu dan ini. Dengan megah dan sombongnya dia. Tuan-tuan dan puan, inilah yang mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Malam ni, tuan-tuan, kita menampilkan dua personality. Dua personality yang mampu bercerita tentang dosa ni. Yang pertama, Al-Fadil, yang berbahagia, Al-Ustaz Datuk Muhammad Kamal bin Muhammad Malakawi. Datuk Kamal bin Muhammad Malakawi. Bekas, tuan-tuan, mantan pengurus besar salah satu division bahagian di tabung haji. Tuan-tuan, alhamdulillah, orang besar, tuan-tuan, pengurus besar dia. Alhamdulillah, sekarang ni bergiat dalam dakwah 100% masanya untuk dakwah. Bekerja untuk agama Islam, bercerita untuk agama Allah, mendakwahkan agama Allah dalam konteks memertabatkan agama Allah. Selain daripada itu, tuan-tuan, dia dah mula, tuan-tuan, satu program dalam FB page Kamal Malakawi, tuan-tuan dan puan. Dia sedang bercerita mengenai berbagai-bagai persoalan mengenai salat. Salat, tuan-tuan dan puan, cerita-cerita mengenai salat, berbagai-bagai mengenai salat, persoalan-soalan mengenai salat. Tuan-tuan dan perempuan, yang dikatakan, tuan-tuan, dalam solat yang baru kita dengar malam yang semalam kita dengar, tuan-tuan, dalam solat ada 2000 persoalan. Dalam solat 100% anggota kita dari hujung rambut sampai hujung kaki semuanya bergerak, semuanya berfungsi. Inilah satu-satunya ibadat yang seluruh anggota tubuh luar dan dalam berfungsi kerana kita melakukan namanya solat. Tuan-tuan dan puan, Datuk Kamal bin Muhammad Malakawi sudah pun memulakannya, tak salah saya 4 siri sudah pun memulanya bersama dengan FB page Datuk Kamal insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita nak mulakan. Saya dah memperkenalkan Datuk Kamal Malakawi, bekas pengurus besar salah satu division di tabung haji, dan juga yang berbahagia Tuan Haji Izzuddin Abdul Ghani. Tuan Haji Izzuddin Abdul Ghani, tuan-tuan, sekarang ni bertindak sebagai kaunselor kanan. Kaunselor kanan Jabatan Penjara, tuan-tuan, kaunselor kanan Jabatan Penjara Malaysia. Alhamdulillah. Kenapa saya pilih Tuan Haji Izzuddin? Kerana dia betul-betul berdepan dengan insan-insan yang telah melakukan dosa. Dosa besar, dosa-dosa, berbagai-bagai dosa, tuan-tuan. Yang besarnya membunuh, yang besarnya merompak, yang besarnya mencuri. Berbagai-bagai, tuan-tuan. Yang besarnya penipuan, yang besarnya berbagai-bagai lagi, tuan-tuan dan puan. Termasuklah dadah, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, inilah yang orang-orang yang di council
orang-orang yang diberikan khidmat nasihat oleh Haji Izzuddin sudah beberapa tahun tuan-tuan berkhidmat dengan Jabatan Penjara. Saya nak mulakan tuan-tuan dengan yang berbahagia Datuk Kamal untuk memulakannya. Datuk, kalau misalnya tajuknya meremehkan dosa dalam masa 3-4 minit sebagai permulaan saja Datuk, mukadimah. Apa yang Datuk ingin mukadimahkan kalau tajuknya meremehkan dosa? Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang berbahagia Datuk Hassan selaku moderator kepada bicara kita malam ini, seterusnya sahabat panel saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Berkaitan dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Hassan. Jadi di sinilah agama memulakan. Asal agama tu bukan asal, maknanya perkara yang paling asal, yang paling awal dalam agama mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi bila kita kenal Allah, kenal kehendak-kehendak dia, perintah-perintah dia, kebesaran-kebesaran dia, jadi datang rasa hormat dalam diri kita terhadap pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Mula kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari ini banyak orang kita buat tak kenal, dia lupa. Memang perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ingat pun. Tetapi kalau kita refer ayat 172 surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah Taala beritahu Nabi kita supaya ingatkan umat Nabi, umat kita semualah. Malahan Nabi SAW memberitahu kepada kita semua, tidak ada seorang Nabi pun datang kepada umat dia, melainkan bawa kisah ataupun cerita pertemuan kita dengan Allah SWT di alam ruh. Di sini Allah SWT menyebut, dan ketika Tuhanmu mengambil daripada anak Adam, keturunan Adam, dan Allah Ta'ala mengambil persaksian daripada mereka. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Masa itu, di alam roh tu, kita dengan Allah. Dan kita masa itu tidak ada hijab. Kita nampak kebesaran Allah. Masa itu kita belum ada nafsu hayawan, nafsu syaitan, nafsu amarah belum ada masa itu. Kita dalam keadaan suci, bersih, kita berdepan Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, aku ni bukankah Tuhan kamu, tempat kamu nak bergantung harap, kamu sedar aku ni cipta kamu, apa aku suruh kamu kena buat, bukankah begitu? Semua kita dah jawab, qalu bala syahidna, bahkan kami menjadi saksi di atas perkara itu. Dan Allah Ta'ala ingatkan kita semua, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sampai akhirat besok, bila kita tengok apa yang kita buat tak betul dengan persaksian kita di alam roh dulu, kita boleh ke kata, maknanya di sini Allah Ta'ala kata, boleh ke kamu kata, kami lupalah hal ni, kami tak ingat. Disebab perkaranya Allah Ta'ala minta Nabi kita SAW beritahu umat perkara ni, dan Nabi SAW beritahu juga tidak ada seorang Nabi yang datang kepada umat, melainkan bercerita tentang persaksian setiap anak Adam depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengambil persaksian kita. Kita mengakulah memang Allah Tuhan kita, tempat kita bergantung harap. Yakin sepenuh-penuhnya kepadanya. Setiap suruhan dia kita akan buat, larangan dia kita akan tinggal. Jadi bila kita datang ke dunia ni, kita diuji dengan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, supaya mutabik, maknanya bersesuaian, selari dengan kehendak-kehendak Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah. Maknanya Allah Ta'ala sendiri ada kehendak dia ke atas diri kita, kita punya kehendak
hendaklah kita atur sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita datang ke dunia ni untuk menjadi saksi, maknanya kena bawa bukti untuk kita persembahkan depan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini pentingnya mengenal Allah, mengenal Rasul dan bersedia untuk hari pembalasan. Asas kami Allah, Rasul, hari pembalasan. Jadi orang Islam berkemas di sini, jadi mereka tahulah di sisi Allah, dosa tu perkara yang besar. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata apa? Orang beriman Nabi sebut. Orang beriman melihat dosa tu macam satu gunung, dia berada bawah gunung tu nampak dia. Takut dengan dosa ni. Tapi orang tak beriman ni, dia tengok dosa ni macam seperti lalat lalu di hidung dia saja. Dia buat macam tu saja, dah selesai masalah dia. Dia tak nampak gunung nak nampak dia. Sekarang inilah pentingnya iman, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal hari akhirat, supaya kita tahu dosa ni benda yang kita kena jauhi. Dosa kena jauhi. Jadi dari segi kehidupan, satu ibaratlah, satu analogi. Kita ni datang ke dunia dengan buku catatan amalan. Buku catatan amalan kita ni ada catatan, kalau dari segi accounting, dia ada kredit, dia ada debit, dan ada juga transaksi yang zero. Kerja ada tapi ujung dia zero. Ada transaksi buku akaun kita, kerja kita buat, ada kredit, ada pahala situ. Yang zero ni makna tak ada apa-apa. Dan yang debit inilah yang dikatakan dosa. Cuma kita akan tengok lagi dosa kecil, dosa besar, kita akan tengok lagi bab dosa ni, kerana dia memang terbagi pada dosa kecil, dosa besar. Jadi untuk permulaan, dosa ni perbuatan salah kita terhadap Allah. Yang disuruh tak buat, yang ditegah yang tu dibuat. Itu perbuatan dosa. Okey. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, ya, itulah mukadimah yang diberikan oleh Datuk Kamal, tuan-tuan dan puan, mengenai meremehkan dosa. Artinya kita kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal apa yang diperintahkan, kenal apa yang dilarangkan. Kalau kita lawan perintahnya, dosa. Kalau kita tinggalkan, tuan-tuan, kalau kita buat apa yang larangannya, dosa, tuan-tuan dan puan. Jadi persoalan kita ni ialah meremehkan dosa. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Izzuddin. Haji, ya, kita cerita tentang dosa ni, meremehkan dosa. Haji berkhidmat dengan Jabatan Penjara. Jabatan Penjara kita tahu adalah mereka yang telah disabitkan salah dan mereka menjalani hukuman sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan yang diputuskan di peringkat mahkamah. Okey. Jadi Haji juga seorang kaunselor. Kaunselor ini penasihat. Kaunselor ini orang yang memberikan khidmat kepada klien-kliennya, mungkin banduan-banduan, mungkin pekerja-pekerja Jabatan Penjara dan sebagainya, mengenai hal-hal kehidupan mereka, termasuk dosa-dosa yang mereka lakukan. Macam mana nak keluar daripada dosa-dosa itu? Soalan saya ialah, dengan Haji berasosiasi dengan banduan-banduan, dengan mereka yang ada dalam penjara, agaknya sudah bertukar dalam beberapa penjara Tuan Haji sudah berkhidmat. Apa arti dosa? Apa arti dosa? Arti dosa kepada mereka yang disabitkan kesalahan dan diletakkan di penjara. Setakat apa yang Tuan Haji dapat tahu melalui sesi-sesi kaunseling yang diadakan dengan mereka. Sila Tuan Haji. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali selaku moderator dan host kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Haji Kamal, alhamdulillah, rakan-rakan live kita yang mengikuti rancangan ataupun program kita pada malam ini yang diberi tajuk meremehkan dosa. Alhamdulillah, saya juga ingin membuka perkongsian pada malam ini dengan menyebut ataupun dengan membacakan hadis riwayat Muslim
di mana baginda bersabda, dan dosa itu sesuatu yang diragui dalam hati kamu dan engkau tidak suka diketahui oleh orang lain. Itu dari segi hadis riwayat Muslim. Dan berbahagia Datuk menyebut dari segi banduan-banduan yang saya jaga, apa erti dosa pada mereka. Baik. Ada di antara mereka ni, ada yang dah kerap kali masuk ke dalam penjara. Dah kerap kali. Rekod saya yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Datuk Haji Kamal, tuan-tuan puan-puan, pada minggu lepas rekod saya ada banduan 49 kali masuk ke penjara. 49 kali masuk penjara. Keluar masuk atas kesalahan pelbagai lah. Ada yang kesalahan jenayah, ada yang kesalahan dadah, ada yang kes pukul, ada yang kes samun. Dan yang kita bimbangkan adalah mereka sudah rasa selesa melakukan dosa-dosa ni. Sebab mereka sudah rasa selesa ni, banyak faktor lah yang berbahagia Datuk, tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah sekalian. Ada di antaranya, bila mereka ingin pulang ke pangkal jalan, mereka tidak dapat sokongan yang baik, terutama sekali dengan keluarga terdekat, terutama sekali dengan masyarakat. Kadang-kadang dia ada yang berkata, bila nak keluar daripada penjara, nak singgah masjid, orang dah pandang serong, orang dah pandang semacam. Jadi perkara-perkara ini di antara perkara yang menyukarkan mereka, mereka rasa susah untuk kembali berbuat kebaikan. Dari segi apa erti dosa pada mereka ni, dia bergantung juga kepada individu tersebut. Saya tak nafikan ada orang yang masuk penjara itulah kali pertama dan itulah kali terakhir. Kenapa? Banyak faktor yang menyumbang. Pertama, mungkin pada dia kehidupan ataupun perjalanan kehidupan dalam penjara itu adalah satu penyeksaan, satu benda yang penuh dengan kesukaran. Tapi ada juga di antara banduan-banduan saya yang memang sudah kerap kali, bahkan yang kita bimbang adalah mereka sudah selesa mendiami penjara. Saya kalau dalam konteks saya yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Datuk Haji Kamal, saya memanggil penjara ni sebagai neraka dunia. Neraka dunia. Sebab apa saya nak mengwar-warkan tentang neraka dunia ni? Kalau boleh, saya tak nak seorang pun antara anak bangsa kita menjejakkan kaki tersungkur di pintu penjara ni. Itu yang kita kalau boleh, saya nak menampakkan bahawa penjara ini satu tempat yang sepatutnya tidak perlu diingini untuk check in lah. Jangan ada yang keinginan kita untuk check in dekat situ. Untuk makluman yang berbahagia Datuk, tuan-tuan perempuan, ahli panel, saya nak maklumkan bahawa di penjara Kajang sendiri, kita pernah cecah satu hari kemasukan banduan 100 hingga 200 orang satu hari. Di mana boleh dikatakan satu hari tak ada langsung tak berlakunya jenayah di Lembah Kelang. So pasti ada. Contohnya sedang kita buat live sekarang ni, sedang kita berkongsi ilmu, mungkin ada kereta sedang kena pecah. Mungkin ada rumah yang sedang kena pecah. Mungkin ada anak-anak kita yang keluar dengan lelaki yang tidak dikenali dan akhirnya menyumbang kepada perkara-perkara jenayah, iaitu Seksyen 336 Rogon. So perkara-perkara ini boleh berlaku. Jadi dari konteks bagaimana mereka melihat dosa ini dari sudut pelbagai. Ada yang masuk, mereka dapat cepat celik akal. Mereka sedar bahawa mereka ini orang yang perlu buat kebaikan, jadi mereka cepat dapat kebaikan. Dan mudah-mudahan dalam penjara kita sediakan saluran-saluran tertentu. Dari segi saluran keagamaannya, dari segi kaunseling ni, kita jaga kebajikan, kita jaga kesehatannya. Jadi kemudahan-kemudahan itu tersedia untuk mereka kembali ke pangkal jalan, untuk mereka kembali bertaubat, untuk mereka kembali memperbaiki diri. Sebab kita yakin dan percaya setiap anak Adam ada melakukan dosa-dosa. Tapi jika mereka sempat dan cepat bertaubat dan mereka akan kembali kepada track yang sebenar, mudah-mudahan mereka akan jadi lebih baik. Sebab kita kena tahu yang berbahagia Datuk, tuan-tuan perempuan, ahli panel, rakan-rakan live kita, ada setengah manusia, ada antara kita yang dia jadi lebih hebat bila dia jatuh. Bila dia jatuh, dia jadi lebih hebat. Sebab ada di antara banduan-banduan saya yang pada pandangan saya, yang semasa saya buat sesi, memang mereka ni menggunakan sebaik mungkin kemudahan yang mereka ada semasa mereka di dalam. Sebab mereka tak ada keperluan untuk fikir perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi masa mereka dipenuhi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
pada bulan Ramadan yang lepas kita juga ada berkongsi bahawa ada di antara banduan saya yang 3-4 kali khatam Quran. Allah. Tanpa satu malam pun gagal untuk bangun qiyamul lail. Jadi bagaimana mereka melihat dosa-dosa yang seperti mana yang Datuk sebutkan tadi adalah bagaimana iman mereka menggariskan perkara tersebut, bagaimana orang sekeliling menerima keadaannya, bagaimana dia berusaha untuk mencari sesuatu yang baik dalam diri masing-masing. Itu di antara perkara-perkara yang menyumbang dan juga perkara-perkara yang mereka lihat apa yang dimaksudkan dengan dosa ni, Datuk. Itu buat masa itu, Datuk. Masya-Allah. Tuan-tuan ya, kita nampak Haji Izzuddin tadi memberikan dua aspek, tuan-tuan dan puan ya. Satu aspek, mereka yang masuk penjara dan mendapati penjara ini, tuan-tuan, bukan neraka dunia, tapi macam syurga dunia pula. 49 kali tadi ada banduan masuk keluar 49 kali masuk keluar penjara. Dan tuan-tuan dan puan, masuk keluar disebabkan kalau dia keluar saja, dia tak dapat macam mana layanan, macam mana khidmat yang diberi. Makannya disediakan, khidmat kaunseling disediakan, ubat-ubatannya disediakan, segalanya dijaga. Tuan-tuan, bukan saja keselamatannya pun terjaga, bahkan hebat keselamatan. Macam mana menjaga banduan-banduan, tuan-tuan dan puan. Dan program-program agamanya pun ada, program riadahnya pun ada. Apa lagi nak, tuan-tuan dan puan? Bila dia keluar, balik ke rumah, nun di mana-mana pun, fasilitas ini, kemudahan ini mungkin tidak ada. Dan yang pentingnya, tuan-tuan, keluarga sendiri pun tidak menerima mereka. Saudara-saudara, dari segi psikologi, kalau kita tidak diterima, socially you are not acceptable. Socially, tuan-tuan, you are not welcome. Allah itu merupakan satu tamparan yang sangat hebat bagi diri seorang insan, tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada Datuk Kamal, Datuk Haji Kamal. Datuk, kalau kita tengok tadi gambaran orang yang masuk penjara, keluar masuk 49 kali. Dalam pada itu ada pula orang yang beberapa kali khatam Al-Quran dalam penjara. Tak pernah tinggal qiyamul lail. Sembahyang taubatnya, tahajudnya, sembahyang hajatnya, doanya, titisan air matanya. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau misalnya dalam penjara, apa juga hukuman, kecil ke besar ke, hukuman mati pun, tuan, kalau tidak juga menimbulkan kasus kesedaran, satu keinsapan, kita tak tahu mana lagi nak dapatkan kesedaran dan keinsapan. Dan sebab itulah ada yang berqiyamul lail. Sebab itulah yang ada khatam Quran beberapa kali dalam penjara. Baca buku, macam-macam buku agama dalam penjara. Ada orang yang menulis buku dalam penjara. Ada orang yang menghafaz doa-doa dan segala-gala wirid-wirid dalam penjara. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, nak tanya kepada Datuk Kamal. Datuk, inilah manusia, Datuk. Inilah manusia, ya. Dalam keadaan manusia sedang menghadapi itu salah dunia, dosa dunia, tuan-tuan, maka dia diletakkan dalam penjara. Itu seksa dunia, balasan dunia. Tapi macam mana tentang balasan akhirat, Ustaz? Dibandingkan balasan dunia relatif dengan balasan akhirat, di mana letaknya balasan dunia? Dan di mana letaknya balasan akhirat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu? Sila, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pentingnya atas nama orang Islam yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia ni dia akan berbalik kepada orang beriman. Orang beriman bila dia hidup, dia menyempurnakan tuntutan iman. Banyak masalah yang berlaku sekarang ni akan turun. Nak kata selesai, Allahu alam, sebab Iblis tak berhenti buat kerja. Dia gunakan nafsu kita, dia gunakan segala apa yang dia boleh guna. Dia goda kita orang beriman buat kerja yang mendatangkan dosa. Tetapi orang beriman ada pertanggungjawaban. Untuk pertama, jaga dirinya tidak buat dosa. Keduanya, bagaimana kita hidup, kita sokong, menyokong, tolong, menolong. Yang dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena hidup tolong menolong, bantu membantu untuk berbuat kebajikan dan takwa. Dan
hari ini kita setiap orang beriman dia kena lihat dia sudahkah dia menyempurnakan tuntutan iman. Nabi SAW menyebut iman tu ada 60 dan lebih cabang dia. Tertinggi qaulu, berkata la ilaha illallah. Dan paling rendah ialah dia membuangkan sesuatu yang menyakiti orang lain di jalan raya. Itu sifat orang beriman. Jadi setiap kita orang beriman ni lihat kita dah penuhkan ke tuntutan iman. Yang Nabi kata 60 dan lebih. Nabi tak spesifik 65, 67 supaya kita usaha cari lagi. Malahan ada hadis kata 70 dan lebih. Maknanya kehidupan kita senantiasa nak penuh tuntutan iman kita supaya iman kita kuat, mantap hingga berjaya masuk syurga. Kita dapat buat amal soleh dan terjumlah dalam amal soleh ini ialah pesan memesan, ingat mengingat, bertolong-tolongan. Jadi berbalik pada soalan Datuk tadi, saya nak kembali kepada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni menyebut pada hari kiamat Allah Ta'ala akan ambil satu orang ashqan nas, yang paling malang hidup di dunia. Dia paling malang. Mungkin sakit tak ada berubat, nak perut lapar tak ada nak makan, orang hina dan sebagainya. Dia paling ashqan nas, manusia paling malang hidup di dunia ni. Di sisi Allah, dia adalah ahli syurga. Jadi Allah Ta'ala ambil dia ni sekejap melalui pantai malaikat dan dicelupkan seketika ke dalam syurga. Dan dia dikeluarkan. Dan ditanya, wahai anak Adam, pernahkah berlalu dalam kehidupan kamu apa-apa kesusahan? Pernahkah kamu jumpa atau lalui hidup susah? Dia kata, wallahi la. Demi Allah, tak pernah berlalu dalam kehidupan saya apa-apa kesusahan, apa-apa keduka citaan. Demi nikmatnya syurga, walaupun dunia hidup 60, 70, 80 tahun semalang-malang manusia, dengan celupan seketika di syurga, dia lupa segala kepahitan, kesusahan hidup di dunia. Dan Allah SWT perintah juga malaikat mengambil as'adun nas, manusia yang paling bahagia hidup di dunia. Tak pernah jumpa lapar, kalau sakit pun ada rawatan. As'adun nas, orang yang paling bahagia hidup di dunia ni. Tetapi bila di mahsyar besok, dia daripada ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala perintah malaikat, ambil dia ni dulu. Buh dalam neraka sekejap, keluarkan dia dan tanya dia, wahai anak Adam, pernahkah berlalu dalam kehidupan kamu apa-apa kenikmatan, apa-apa kesenangan, dengan celupan yang sedikit, yang sekejap celup. Asbara di mana? Celup. Sekejap di neraka tu dia kata, wallahi tak pernahlah aku ada pengalaman hidup senang, tak pernah aku dapat rasa hidup senang, tak pernah. Walaupun di dunia dia as'adun nas, manusia paling bahagia. Jadi dengan hadis ini kita cuba bayangkan maknanya dahsyatnya neraka itu terlalu amat dahsyat, terlalu amat mengerikan. Dan sifatnya kehidupan di neraka ni la yamutu fiha wala yahya. Kita didatangi kelaparan, kita didatangi sakit yang tidak terhingga, sepatut-patutnya kita mati, tapi la yamut, tak mati. Deritanya sakit, lapar, dahaga, tak mati-mati. Wala yahya. Nak kata hidup pun tak seperti orang hidup. Orang hidup ni sepatutnya hidup senang. Ataupun kalau tak jumpa senang banyak kali pun, dalam susah-susah tu adalah sekali senang. Tapi ahli neraka tak akan jumpa apa-apa kesenangan hingga Allah Ta'ala membayangkan la yamut. Susahnya kehidupan neraka, dalam susah tu dia tak akan mati.
Dunia ni habis susah kita matilah. Habis susah, mati, selesai masalah susah dunia. Kalau sebelumnya kita beriman pada Allah, untung berbahagialah kita. Kalau sebelumnya, semasa kehidupan sebelum mati, tidak asasnya iman dan amal soleh, maka di situlah la yamutu fiha. Susah yang tak ada mati-mati, nak kata hidup pun tak serupa orang hidup. Terlalu deritanya. Dan Nabi SAW membayangkan, panas api dunia ni sudah disejukkan berbanding api neraka dulu 70 kali sejuk ni. Maknanya api neraka besok banding dengan api dunia yang paling panas. Api dunia yang paling panas ni dia boleh membakar besi. Besi 1 meter padu tu dia boleh bakar. Api yang panas ni dia boleh bakar. Api tu banding dengan api neraka, dia adalah 70 kali lebih panas api neraka tu. Tak dapat dibayangkan dahsyatnya. Orang ahli neraka bila dia lapar, dia akan minta makanan. Ya Rab, minta makanan. 1000 tahun dia menyeru, wahai Tuhan, minta tolong. Maka lepas 1000 tahun, barulah Allah Ta'ala keluarkan suara. Wa kadzalika ataska ayatina fanasitha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu engkau di dunia datang beberapa tanda kebesaran ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah datang kepada kamu, peringatan pada kamu, beriman pada Allah, takut neraka semua ni datang pada kamu buat lupa, buat tak kisah. Jadi hari ni kata wa kadzalikal yauma tunsa, hari akhirat ni setelah kamu menyeru Allah Ta'ala 1000 tahun, barulah ada respon, hari ni kau dilupakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita minta tolong, kita harap akan datang pertolongan. Yang datang suara, kita harap suara tu menolong. Tapi suara tu kata apa? Ambil nak. Ini yang kau nak dulu. Jadi bertambahlah deritanya. Lepas 1000 tahun dia kata, Ya Rab. Maka Allah Ta'ala beri dia satu makanan. Buah yang bernama zakum. Sebutan dia pun, tak boleh kata bukan buah zakum. Zakum. Sebutan pun sangkut dulu. Zakum. Buah ni mufassir terangkan, maknanya dia buah berduri dari api neraka. Buah tu berduri api neraka, dan oleh kerana terlalu lapar, yang lapar ni kita pun ambil lah. Bukan kita insya-Allah Taala dengan rahmat Allah Taala, bukan kita. Orang yang di neraka ni ambil lah buah ni makan kerana terlalu lapar. Bila makan buah tu terlekat di halkum dia. Lalu dia minta air untuk minum. Nak melepaskan terlekat di halkum ni, dan kepadanya dibawa ma'an sadida, air yang gelegak dan berbau busuk. Oleh kerana dia terlalu dahaga, terlalu nakkan air, dia dah tak melihat dah kepanasan, kebusukan air, dia minum. Bila dia minum, hadis tu menerangkan buah yang melekat tu lepaslah, lulus daripada halkum ni masuk perut, tetapi panasnya air sadid tadi ni, buah zakum tu bocor ikut dubur dia keluar. Air sadid dengan buah zakum yang melekat di halkum tadi keluar ikut dubur, dan dia lapar lagi, dia minta makan lagi, dapat buah zakum lagi, terlekat lagi, minum air lagi, keluar lagi daripada dubur dia. Proses ni berulang-ulang tanpa henti, khalidina fiha. InsyaAllah Ustaz. Kecuali orang berapa lama masa itu dalam hidup dia adalah sebesar zarah iman, dengan rahmat Allah Ta'ala dia akan masuk syurga. Inilah untungnya orang beriman. InsyaAllah. Dia tak kisah ni, tapi dalam hati dia masih ada iman, ada untungnya. Tapi dapat kita nak melalui satu detik kehidupan, lapar 1000 tahun, makan buah berduri, terlekat di sini, diberi air yang panas mendidih, bau busuk, dan air itu bawa buah yang terlekat tu masuk perut dan keluar daripada dubur, dan proses ni berulang-ulang selama berapa tahun lama tu. Jadi Ustaz. Bayangkanlah deritanya kehidupan ahli neraka. Boleh kita apa Ustaz? Okey, kita dah, masya-Allah tuan-tuan dan puan, kita dah dengar daripada Ustaz mengenai tentang apa yang akan berlaku kepada pendosa-pendosa. Orang yang melakukan dosa,
Sama ada ini dosa besar, tuan-tuan. Terutamanya dosa besar yang dilakukan. Tuan-tuan lihat tadi, tuan-tuan dengar tadi. Macam mana gambaran-gambaran mereka yang melakukan dosa. Azab yang sangat pedih, yang sedang menunggu mereka, relatif dengan azab di dunia ni. Yang dijaga oleh tuan-tuan dan puan, oleh Tuan Haji Izzuddin dalam penjara-penjara. Kalau dibandingkan azab di penjara dengan azab di neraka, tuan-tuan. Tak ada perbandingan yang dapat dibandingkan. Punya dahsyatnya azab di neraka. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Izzuddin. Dalam kita punya kaunseling, biasanya lah kita akan juga tanya latar belakang orang. Itu mesti. Latar belakang daripada dia, daripada mana, keluarganya macam mana, pendidikannya macam mana, agamanya macam mana. Saya nak tanya tentang agama ini. Macam mana? Adakah kaitan di antara amalan agama dengan masuknya mereka ke penjara ini oleh kerana beberapa perkara yang mereka lakukan itu? Apa faktor agama di situ? Saya yakin, pasal kita dah ke udara ni, sudah berbulan-bulan kita ke udara ni, faktor agama ini hampir semuanya ada, meresap di mana-mana. Tanpa agama, tuan-tuan, itulah yang jadinya kita serong daripada Allah. Kita derhaka kepada Allah. Kita tak ikut titah perintah Allah. Saya nak tanya Tuan Haji Izzuddin, setakat yang Tuan Haji Izzuddin menjadi kaunselor yang agak dah lama dalam jabatan penjara dan jabatan-jabatan sebelumnya, macam mana, apa peranan agama dalam membentuk manusia dan menjadikan manusia sebagaimana mereka berada di penjara sekarang ini? Sila, Haji Izzuddin. Terima kasih bagi Datuk, ahli panel, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Memang betul apa yang disebutkan oleh yang berbahagia Datuk. Memang saya nampak dengan mata, saya dengar dengan telinga, saya lihat sekali dengan mata saya bahawa memang signifikannya sangat tinggi yang berbahagia Datuk, di mana kebanyakannya banduan yang masuk ke dalam penjara hampir 90% mempunyai latar belakang agama yang agak lemah. Boleh saya katakan lemah. Sebab ada di antara yang tidak kenal huruf Al-Quran. Bukan kata tak boleh membaca Al-Quran, tak kenal huruf Al-Quran. Bila kita tanya kenapa boleh jadi macam ni, macam-macam lah faktornya, antaranya dah lama tinggal, ada di antara tu yang tidak bersekolah, dah lari daripada sekolah, tidak lagi pergi ke sekolah, tidak lagi mendapatkan pendidikan yang sepatutnya. Ada juga mereka yang broken family, ibu bapa mereka berpisah, jadi mereka terkontang-kanting, tidak pergi mencari ilmu agama. Akhirnya bagi mereka yang hilang punca ni, bila agama sudah tidak jadi pegangan, maka dengan mudahnya mereka melakukan dosa-dosa. Dan yang paling kita risau, bagi kita yang meletakkan Al-Quran, yang meletakkan agama sebagai perisai, sebagai keutamaan kita, kadang-kadang bila sampai satu tahap, saya tak tahu tuan-tuan yang berbahagia Datuk yang lain bagaimana rasanya, tetapi bila kita meletakkan agama sebagai tunjang kita tu, bila ada sesuatu perkara yang Allah suruh, Allah arahkan kita tak buat tu, kita akan rasa susah hati. Tapi bila banduan ni, bila sampai satu tahap, mereka tidak melakukan suruhan apa yang Allah suruh, mereka tidak rasa apa-apa lagi dah. Ini yang kita bimbanglah hati kita ni. Mereka sudah tidak ada rasa apa-apa. Jadi pada mereka, sama ada buat dosa dan tak buat dosa, perkara itu sama sahaja. Maksudnya hati mereka ni orang kata dah kosong lah yang bagi Datuk. Tuan-tuan perempuan sudah tidak merasakan bahawa yang melakukan kerosakan itu adalah dosa besar. Jadi kalau nak kata signifikan, saya boleh bagi satu contoh. Ada di antara banduan saya berusia 58 tahun, dia sendiri membuat pengakuan kepada saya, sepanjang umur dia 1 tahun hingga ke 57 tahun tidak pernah sembahyang, tidak pernah berpuasa. Ya Allah. Jadi rezeki dia. Sebab tu kadang-kadang bila kita duduk dekat luar ni, kita kata orang duduk penjara ni mesti orang jahat-jahat. Padan muka dia. Inilah ujian yang dia terima. Tapi pada saya, banduan yang bercerita dengan saya, usia 58 tahun, pada usia dia daripada umur 1 tahun sampai umur 57 tahun, tidak solat, tidak baca Al-Quran, tidak berpuasa. Pada saya, pada usia dia 58 tahun, inilah rezeki dia. Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia, inilah rezeki dia.
untuk dia belajar Al-Quran. Dan dia sekarang ni ya bagi Datuk, tuan-tuan perempuan, menjadi orang yang rajin solat, orang yang rajin qiyamul lail, rajin berpuasa, puasa hari Isnin, hari Khamis, puasa hari putihnya. Bahkan kadang-kadang kita rasa, saya sendiri segan dengan dia. Kebaikan yang dia dapat, alhamdulillah lah, inilah rezeki. Sebab sebelum ni pun saya pernah kongsikan dengan Barangga Datuk, dalam hidup ni ada dua, sama ada dia ujian atau dia rezeki. Jadi kita kena tahu, kadang-kadang kita jangan rasa besar sangat. Ingat kita dapat segala-galanya, kita rasa itu rezeki. Rupanya Allah bagi ujian kepada kita. Tapi kita ingat Allah tarik semua kemudahan-kemudahan yang kita ada. Kita ingatkan itu ujian. Rupanya itulah rezeki kita. Kita nak dekat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banduan ini diberi pilihan. Bila dimasukkan dalam sana, semuanya sama. Mereka ni memegang satu title banduan. Dan bila dekat dalam sana, kita anggap mereka ni sebagai orang yang ingin berubah, melakukan kebaikan. Tetapi cabaran sebenar banduan adalah bila mereka melangkah keluar daripada pintu besar penjara, di mana mereka akan pegang title bekas banduan. Itu sudah tu. Okey. Para penonton, kita berehat sebentar. Kita dah dengar daripada Tuan Haji Izzuddin tadi, tuan-tuan. Profiling orang-orang yang berada di penjara, hampir 90% mereka terdiri daripada saudara-saudara yang kurang mengamalkan agama, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berumur 58 tahun, sejak daripada tahun 1 hidupnya sampai 57 tahun tak pernah sembahyang. Tuan-tuan, tak pernah berpuasa, tak pernah buka Quran, tak pernah buat kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana tuan-tuan? Tetapi bila sudah ada hidayah hasil daripada pertemuan dengan Haji Izzuddin dan teman-teman yang lain, program-program agama yang diadakan di penjara, Masya Allah, dia disegani sekarang ni dengan amalannya, dengan qiyamul lailnya. Artinya manusia boleh berubah. Perubahan itu akan berlaku sekiranya dimasukkan sebutir hidayah dalam dirinya, dalam jiwanya, tuan-tuan dan puan. Jadi maksudnya, tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang melakukan kesilapan, kesalahan dosa-dosa kecil atau besar, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada family, bantulah dia. Kepada anak isteri, bantulah dia. Kepada masyarakat, bantulah dia untuk reform, untuk islah diri mereka, untuk menjadi insan-insan, bukan insan durjana, tapi insan yang disayangi, dikasihi oleh Allah, sebagaimana orang yang berumur 58 tahun yang diceritakan oleh Haji Izzuddin tadi. Kita rehat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam 1 minit kita berehat. Kita rehat sekarang insya-Allah. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan, kita baru tadi mendengar tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dan mengikuti. Pertama, Yayasan Sabha akan mendirikan bersama Perbadanan Wakaf Selangor bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor dengan yang menjaga wakaf
tanah yang diwakafkan untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan. Kompleks yang akan membawakan program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Apapun dosa-dosa diharapkan tuan-tuan, kita kikis dosanya di tempat namanya Anjung Husnul Khatimah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat di situ tuan-tuan. Kita sembahyang taubat, kita berqiyamul lail di situ. Kita mengikuti kuliah-kuliah, ada coachingnya, ada counselingnya tuan-tuan dan puan dalam modul-modul. Bagi mereka yang miskin, free of charge. Tak kena bayaran apa pun. Kalau tuan-tuan yang boleh membayar pun, kita tak minta. Kita ada nanti di pintu-pintu, tuan-tuan, tabung-tabung besar. Dermalah, infaklah, wakaflah, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa pun, infak, sadaqahlah, apa pun. Kerana kita lakukan itu semuanya bukan tujuan untuk keuntungan, non-profit making. Yayasan kita ialah yayasan non-profit, bukan untuk tujuan keuntungan. Yang kedua soal buku tadi tuan-tuan, ada buku ditunjukkan 3 buku insya-Allah. Kita boleh datang ke tempat tuan-tuan untuk menseminarkan buku itu. Setengah hari, seminar setengah hari. Buku yang pertama tuan-tuan dan puan, Khidmati Ayah Bonda hingga akhir hayat. Kita seminar setengah hari di tempat tuan-tuan. Singapura boleh, Brunei boleh, Kota Baru boleh, Kuala Terengganu boleh, Johor Bahru boleh, Seremban boleh. Kita boleh pergi, kita seminarkan setengah hari saja. Buku yang kedua, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Kita seminarkan Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Supaya pengetahuan kita, ilmu kita, penghayatan kita lebih solid. Bila kita baca, bila kita gali, bila kita dalami dalam seminar-seminar yang akan kita adakan. Setengah hari saja seminar. Pukul 9 sampai pukul 1 dengan dimulakan seminar tu dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Sembahyang duha dengan sembahyang hajat. Kemudian tuan-tuan dan puan, buku yang ketiga, ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Juga boleh diseminarkan setengah hari di tempat tuan-tuan. Saya dan kru akan datang untuk mengendalikan seminar itu. Yang ketiga tuan-tuan dan puan ialah kita punya First Move Child Care Center. Kita punya ada taska nursery. Kita ambil daripada bayi 2 bulan hingga 4 tahun. Kita bina tuan-tuan. Apa kita bina? Bina Islamnya, jiwa Islamnya, bibit-bibit Islamnya, tanaman-tanaman Islamnya. Tuan-tuan, benih-benih Islamnya kita nak tanamkan daripada awal-awal lagi. Daripada 2 bulan sampai 4 tahun. Tuan-tuan boleh hantar. Kita ada 8 cawangan sekarang ini. 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Baru setahun 3 bulan. Kalau ada keuntungan nanti, keuntungan itu pun kita salurkan terus kepada Anjung Husnul Khatimah. Tadi tuan-tuan yang buku-buku tadi pun jualan-jualan buku itu hasilnya kita salurkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Bukan untuk keuntungan tuan-tuan dan puan. Dermalah, belilah, buatlah, hantarlah anak atau cucu kita ke tuan-tuan nursery namanya First Move Child Care Center. Tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan ya tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada Datuk Kamal ya. Datuk Kamal, dalam kita pun tak banyak masa dah. Kita ada masa tinggal 10 minit saja. Kalau Tuan Kamal dapat bagikan jawapan sikit dalam 3-4 minit. Kemudian tu Haji Izzuddin dapat bagi jawapan juga dalam 3-4 minit. Kita akan akhirkan nanti dalam 10.20 begitu. 10.20 cukup 1 jam kita bersiaran insya-Allah. Ustaz Kamal, saya nak, kalau kita tengok tu 90% banduan-banduan mengikut Haji Izzuddin itu nampaknya tidak mengamal agama. Dan terdapat di antara mereka yang tak reti sembahyang, yang tak reti baca Quran, yang tak reti agama pun. Pada mereka sama saja tadi. Sama saja. Ada agama pun sama, tak ada agama pun sama. Dahsyat tuan-tuan. Saya dengar daripada Haji Izzuddin malam ni malam pertama yang fakta yang macam ni saya dengar tuan-tuan dan puan ni. Kesian kita tuan-tuan. Sebagai Muslim dengan Muslim. Dan saya yakin 70-80% daripada badan-badan itu adalah Muslim yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betulkan saya kalau saya silap peratus itu. Agaknya Izzuddin dapat berikan berapa keseluruhan di Malaysia ini bilangan banduan Muslim berapa peratus agaknya. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan? Saya nak sebutkan daripada Ustaz Kamal kalau dapat ni. Apa yang berlaku? Anak-anak kita sekarang ni. Saya berforum banyak kali tuan-tuan bincang ni. Malam semalam bincang ni, malam sebelum bincang ni, minggu lepas bincang ni tentang anak-anak kita sekarang ni. Ada antara anak-anak kita macam juga ni. Bakal-bakal banduan, minta maaf tuan-tuan dan puan. Bakal-bakal banduan sebab mereka tak semayang, tak jaga semayang.
Mereka tak bangun sembahyang subuh. Mereka tak pergi masjid. Masjid hanya 100 meter daripada rumah mereka. Mereka tak berduduk dalam majlis ilmu. Mereka tak baca buku-buku agama. Mereka tak lihat siaran-siaran agama. Mereka tak buka tentang saluran-saluran agama. Mereka tak pergi dalam Facebook banyak cerita tentang agama. Mereka tak pergi dalam YouTube banyak tuan-tuan dan puan. YouTube mengenai caran-caran mengenai agama. Mereka tak pergi itu, tuan-tuan. Mereka tak berkawan dengan orang agama. Mereka tidak berasosiasi diri mereka dengan Bilal, dengan imam, dengan ustaz, dengan ustazah. Saudara-saudara, ini yang berlaku. Dan inilah merupakan potensi untuk mereka melakukan kesilapan dosa-dosa yang akhirnya mereka ditempatkan di penjara. Tuan-tuan, saya nak sebut yang akhirnya untuk pengetahuan. Agaknya Datuk Kamal faham. Saudara, semua indikator, tuan-tuan, semua indikator. Jenayah juvana semakin meningkat. Yang masuk penjara semakin meningkat. Bayang tuan-tuan, satu hari 100 ke 200 orang. 100 ke 200 orang masuk satu penjara Kajang. Tuan-tuan, satu hari 100, 200 orang. Tuan-tuan cuba bayangkan. Saudara-saudara, memperkosa makin meningkat. Tuan-tuan dan puan, rogol semakin meningkat. Dadah semakin meningkat. Pembunuhan semakin meningkat. Memecah rumah semakin meningkat. Tuan-tuan dan puan-puan, tak masuk lagi dosa dengan mak bapak semakin meningkat. Meninggalkan mak bapak semakin meningkat. Tuan-tuan, inilah dia masyarakat kita sekarang. Dan sebab itu penjara akan penuh. Buat lagi banyak ini pun penjara akan penuh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Ustaz Kamal, apa kita punya nasihat kepada teman-teman yang sedang menonton sekarang ini untuk mengurangkan angka-angka itu? Cukuplah, penjara dah penuh. Penjara dah sesak dah penjara. Tak ada tempat lagi nak tempat sebahagian daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu, pesalah-pesalah itu. Jadi Tuan Haji Kamal, Datuk Kamal, cuba berikan 1-2 perkara dalam masa 3-4 minit ni kepada para penonton ini. Apa ubat yang sebenarnya supaya rakyat, supaya masyarakat tuan-tuan dan puan akan menjadi masyarakat yang damai dalam hidupnya, damai dengan Allah, damai dengan Rasul, damai dengan agama, dan akhirnya damai dengan anggota masyarakat. Sila Datuk Kamal. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita malam ni, kita tengok balik, tajuk kita ni meremehkan dosa. Tajuk kita meremehkan dosa. Dan kita berbicara ni, pertama sekali kita kena selamatkan diri kita jangan jumlah daripada orang yang meremehkan dosa. Sebab sifat, sikap, perbuatan meremehkan dosa, walaupun dosa tu kecil, dia jadi dosa tu besar. Sifat kita, alah, dosa sikit aja. Dosa tu kecil ke besar, kita remehkan, dah jadi dosa besar. Apa lagi dosa besar? Kalau ikut cerita tadi, berapa tahun tadi, tak semayang, di antara dosa besar ni, meninggalkan solat. Jadi saya nak bercakap dalam konteks kita ni, kita yang Allah Ta'ala telah rahmati dengan hidayah, dengan iman, dan cuba nak faham nilai pahala dosa, kita nak gelut pahala, kita nak lari daripada dosa. Jadi kita kena tengok balik, bimbang-bimbang kita orang yang meremehkan dosa. Kalau mereka yang Allah Ta'ala telah rahmati dengan hidayah, dengan taufik, dengan taat, hati yang nak bertaat pada Allah Ta'ala ni, kita kembali balik pada tuntutan iman. Kita hidup balik-balik apa yang saya dah sebut tadi. Dunia ni jadi baik, jadi tak baik, dia balik pada orang beriman. Bila tak baik, mana orang beriman belum cukup baik, belum memenuhi tuntutan keimanan. Bila dunia banyak kerosakan, maka dia kena reflect balik dulu. Kita tak boleh kata ramai orang tak semayang, ramai orang buat maksiat. Perkataan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah akan mula selesai apabila kita yang Allah Ta'ala telah rahmati, terbuka hati, nak kuatkan iman, nak baiki amalan, kita kena mulakan diri kita bagaimana saya berfungsi supaya masalah-masalah yang dosa tadi, kitalah yang kena reducekan. Kita kena reducekan. Kalau kita cakap, kita hanya berkata ramai orang tak semayang hari ini, banyak orang buat maksiat hari ini tidak menolong apa-apa. Malahan ini mendatangkan dosa pada diri kita. Sebaliknya kita mula melihat bagaimana Allah Ta'ala telah rahmati dengan iman,
aku nak berperanan, nak memenuhi tuntutan iman. Nak memenuhi tuntutan iman supaya masalah masa demi masa dapat direducekan, dikurangkan apabila orang beriman mula berfungsi dengan tuntutan iman. Jadi itu Nabi kata 60 dan lebih cabang iman. Di antara yang telah kita sebutkan tadi, kita kena hidup saling ingat mengingat, pesan memesan, ajak mengajak. Cuma keyword di sini ialah kasih sayang. Kita kena bercakap dengan anak kita, dengan adik-beradik kita, dengan sahabat kita dengan kasih sayang, supaya marilah kita pakat jaga iman dan jaga amalan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tarik kita bersama sekejap tentang ayat 70 dan 71 surah Al-Ahzab. Saya bacakan terjemahannya saja. Wahai orang beriman. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan naklah kamu waqulu qawlan sadida, naklah kamu bercakap dengan perkataan yang lurus. Perkataan yang lurus, perkataan mengajak manusia kepada Allah. Perkataan yang mengajak manusia kepada Allah. Selama kita mengajak manusia beriman pada Allah, taat pada Allah, ingat pada Allah, jaga semayang, jaga hukum Tuhan, yang wajib kita jaga, yang sunat kita buat banyak, yang haram kita jauhi, yang makruh pun kita dah mula tinggalkan, yang harus kita mula reduce, minimizekan, yang makruh ni kita upgrade, amalan-amalan biasa kita ni, amalan harus kita upgrade kepada sunat. Jadi kita bercakap dalam skop ini, dalam ruang lingkup keimanan. Kita nak jaga yang wajib, nak banyak yang sunat, nak reduce yang harus, nak tinggalkan yang makruh-makruh, nak jauhkan yang haram-haram. Kita cakap sesama kita, mulakan diri kita, cakap dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan sahabat kita, cakap benda ni. Allah Ta'ala janji, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan islah amalan kamu. Allah akan islahkan amalan kamu. Kita mula qaulan sadida, mengajak pada as-sadid, kepada jalan lurus. Allah Ta'ala islahkan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam keadaan kita tak minta ampun pun, Allah Ta'ala amalan, ajak mengajak, panggil memanggil, seru menyeru ni, ingat mengingat ni, Allah Ta'ala jadikan amalan itu menarik keampunan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala ikat lagi ayat seterusnya, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taatkan Allah dan Rasul. Mana taatkan Allah dalam konteks hidup sebagai orang beriman ni, ajak mengajak. Bukan saya saja bawa diri saya taat Allah, saya nak bawa diri saya memenuhi tuntutan iman, ajak kawan kita, ajak siapa-siapa manusia yang berkaitan dengan kehidupan kita, keluarga kita, jiran kita, saing sepejabat kita, hingga orang dalam negara kita. Saya mendapati saya ada tanggungjawab nak ajak mereka kepada Allah, kepada jalan yang sadid, yang lurus ke syurga. Maka Allah Ta'ala islahkan kita. Dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, dan natijah dia, barang siapa ikut jalan ini, taatkan Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima, pasti dia akan berjaya dengan satu kejayaan yang begitu besar, masuk syurga Allah SWT dalam keadaan redha-Nya, insya-Allah Ta'ala. Jadi kita beri tenaga bagaimana saya nak mulakan diri saya, nak amalkan tuntutan iman, ajak mengajak. Sebab kalau kita kata ramai orang tak semayang, ramai orang buat maksiat, tak selesai. Bagaimana saya dah taat, saya nak ajak orang kepada taat. Saya dah tak buat maksiat, saya nak ajak orang kepada tak buat maksiat. Bagaimana saya nak mulakan kerja? Nah, kita mula berfikir ke arah ini, di sana ada solusinya insya-Allah Ta'ala. Tapi bukan satu malam. Kerja ni adalah omor kita dalam kerja ni. Seperti mana omor Nabi SAW dalam kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada munkar. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Tuan, kita dah nak masa dah akhirkan kita punya program ni. Apa pun saya nak pergi pada Haji Izzudin. Sebagai kaunselor kanan di Jabatan Penjara yang sudah sekian lamanya di Jabatan Penjara, sebelum itu pun bertempat bekerja di Jabatan Polis PDRM dan sebagainya. Sudah tentulah agaknya Haji dapat membayangkan apa bendanya daripada pengalaman kan, macam mana nak selesaikan
masalah-masalah orang yang melakukan kesalahan. Tadi disebutkan ya tuan-tuan, sesalnya iman, sesalnya amal, sesalnya tuan-tuan dan puan, mesti kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu daripada Datuk Kamal. Tapi dari segi kita tengok ya, selain daripada itu, apa lagi yang mesti kita lakukan? Sebab dadah. Kalau misalnya dadah sampai ke satu peringkat mereka lakukan tuan-tuan, jenayah dadah, hukumnya mati, mandatory mati tuan-tuan, gantung mandatory. Tetapi tuan-tuan, dadah makin meningkat, mengambil dadah meningkat tuan-tuan, menjual dadah meningkat, mengedar dadah meningkat tuan-tuan. Yang pergi kepada pusat pembelian dadah, balik tuan-tuan, mendadah lagi, meningkat tuan-tuan dan puan. Jadi apakah selain daripada Ustaz Kamal punya solution tadi, daripada kajian daripada Tuan Haji Izzuddin kan, data-data yang ada, apa lagi yang mesti dilakukan? Apa lagi yang mesti kerajaan lakukan? Apa lagi yang mesti Jabatan Penjara lakukan? Ini bukan kita nak mengajar Jabatan Penjara, tidak. Tapi daripada observation kita, pengalaman-pengalaman peribadi kita, apa yang kita nak lakukan untuk kita berkhidmat, untuk menjadikan banduan-banduan ini bilangannya makin menurun. Yang ada sekarang ini insya-Allah menjadikan bakal-bakal mereka yang menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Tuan Haji. Baik, terima kasih bagi Datuk. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang dah ada dengan kami ni insya-Allah, saya, rakan-rakan, pegawai-pegawai penjara, anggota-anggota penjara, baik daripada ketua pengarah penjara sendiri, kita akan usaha dengan program-program pemulihan. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila cabaran sebenar mereka ni adalah bila mereka melangkah keluar daripada pintu penjara, di mana mereka telah memegang title bekas banduan. Jadi saya mohon, saya merayu kepada masyarakat di luar sana, bagi mereka-mereka yang pernah ada pengalaman masuk ke neraka dunia ini, mereka ini telah diberi peluang, telah diberi pengajaran, telah diberi pengalaman, telah diberi ilmu. Jadi sambutlah mereka, terutama sekali keluarga-keluarga mereka, keluarga-keluarga terdekat mereka, mak ayah mereka, isteri, anak-anak. Sebab kalau mereka, keluarga-keluarga tidak menerima mereka, maka kebarangkalian itu tinggi untuk mereka U-turn balik, masuk semula ke dalam penjara. Sangat tinggi. Jadi kita mengharapkan, itu dari segi banduan-banduan. Sekarang ni sebenarnya yang berbagi Datuk, saya tak risau dengan banduan-banduan yang saya ada. Yang kita risau ni adalah yang belum masuk ni, yang kita nak kena pastikan. Saya tengok yang berbagi Datuk sentiasa konsisten daripada dulu. Satu institusi yang sangat penting dalam masyarakat kita iaitu institusi keluarga. Memang saya nampak sangat yang berbagi Datuk, mak ayah pertama sekali bila dah ada anak mesti ada kemahiran keibu-bapaan. Sebab itu yang berbahagia Datuk terbitkan buku tu. Sebab buku itu sangat-sangat penting. Sebab ada di antara ibu bapa yang menjadi ibu bapa tak ada kemahiran, tak ada ilmu. Jadi macam mana mereka membesarkan anak-anak? Itu satu perkara yang sangat-sangat saya risaukan. Dan saya dapat kajian dari segi pemerhatian saya Datuk, anak-anak ni dua benda yang nak kena kita risaukan. Satu motosikal, satu handphone Datuk. Dua perkara ni sangat kita risau. Sebab bila ada handphone hari ni, yang berbagai Datuk tadi pun yang berbagai Datuk ada sebut pasal meremehkan dosa dan berbangga dengan dosa yang ada. Hari ini yang berbagai Datuk kita bimbang, kita takut sangat-sangat sebab ada orang di luar sana berkongsi perkara-perkara yang tak senonoh lah, perkara-perkara yang tidak sepatutnya dikongsikan. Jadi seperti mana yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Kamal sebutkan tadi, kita nak kalau boleh sama-sama mengajak. Jadi dengan salah satu caranya berkongsi perkara-perkara yang baik. Bila kita baca Quran, kita kongsi. Sebab apa? Mudah-mudahan bila kita baca Quran, kita kongsi, orang lain nampak kita baca Quran, hati mereka pun terdetik untuk baca Quran sama sekali. Begitulah apa yang kita kena buat. Sebab selagi tidak ada usaha ini, selagi kita bimbang tentang statistik, tapi tak ada usaha, maka perkara ini akan berlaku dengan sia-sia. Jadi saya nak mengajak kepada ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, ingatlah bahawa selalu ada harapan untuk mereka yang sering berdoa. Dan selalu ada jalan untuk mereka yang saling berusaha. Jadi sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berusaha, tonjolkan segala perkara-perkara yang baik. Inilah cara kita nak melawan kemungkaran. Inilah cara kita nak melawan kejahatan. Mana-mana yang kita nampak kemungkaran, kita jangan kongsi. Bila kita nampak ada video yang tak baik, kita jangan kongsi. Tetapi apa yang kita risau sekarang ni masyarakat Datuk, benda yang tak baik itulah yang dikongsi. Kadang-kadang kita tengok view-nya berjuta.
berjuta-juta view-nya. Tapi bila kita tengok ustaz lagi ceramah, view-nya adalah ribu-ribu, adalah ratus-ratus ribu. Tapi bila perkara-perkara yang tak baik dikongsikan, ini akan menyebabkan masyarakat kita sakit. Dan saya ingin bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan yang berbahagia Datuk yang dirahmati sekalian, bahawa sekarang ini masyarakat kita sedang sakit. Marilah kita sama bantu. Mudah-mudahan kita kembali balik kepada jalan yang benar, iaitu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Datuk. Allah. Tuan-tuan, saya dah ambil perkataan yang akhir tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Haji Izzuddin dan juga saya yakin Datuk Kamal pun akan share. Masyarakat kita sedang sakit. Dan sebahagian daripada masyarakat bukan sakit tenat, tuan-tuan, tenat. Saya bergabung dengan masyarakat 40 tahun, tuan-tuan. Masyarakat atasan, masyarakat pertengahan, masyarakat bawahan. Masyarakat yang menganggur, masyarakat petani nelayan. Saya campuri mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang saya sangat setuju dengan assertion yang akhir daripada Haji Izzuddin. Masyarakat sedang sakit, tuan-tuan dan puan. Jadi sekarang ni, ubatnya daripada mana? Ubatnya Allah dan Rasulnya. Ubatnya agama, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ubatnya mak bapak. Sejak kami berforum ni, tuan-tuan, dah 4 bulan cukup dah, tuan-tuan, 4 bulan. Mak bapak disebut. Mak bapak tak mainkan peranan. Mak bapak tak mainkan tanggungjawab. Mak bapak tak ambil tanggungjawab itu. Dan tanggungjawab itu, tuan-tuan, Allah telah datangkan kepada mereka. Allah datangkan kepada mereka satu amanah. Setiap anak yang lahir amanah. Setiap anak yang dibesarkan amanah. Setiap anak yang menjadi remaja amanah. Setiap anak yang dewasa amanah. Setiap anak perempuan, tuan-tuan, sebelum dia berkahwin amanah kepada kita. Dan kita bertanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kalau kita selidik betul-betul 90% yang tak mengamal agama tadi, saya yakin disebabkan oleh keluarga bapa, mak dan mereka pun masuk dalam kumpulan yang kurang mengamalkan agama dan tidak mengamalkan agama. Tuan-tuan dan puan, yang 49 kali masuk keluar penjara pun akibat daripada mak bapak dan saudara-saudara yang tidak menerima mereka. Mereka jauh hati daripada saudara mereka. Mereka dekat hati untuk masuk dalam penjara balik, tuan-tuan dan puan. Yang saya ingat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, saya yakin di penjara sekarang ni 70-80% orang Islam, tuan-tuan. Anak kita, saudara mara kita, menantu kita, cucu kita. Mari kita selamatkan mereka, tuan-tuan. Ustaz Kamal kata, selamatkan mereka dengan diri mereka dulu. Menyelamatkan diri mereka, tuan-tuan, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, diri kamu, wa ahlikum nara, dan juga tanggungan kaum keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, akhirnya saya menyerukan, marilah tuan-tuan. Malam ini kita berforum ni, hari Khamis, malam Jumaat ini, tuan-tuan dan puan. Saya cakap perkenan tadi, tuan-tuan, yang akhirnya tuan-tuan masuk dalam kepala, masuk ke dalam hati. Apa dia? Masyarakat sedang sakit sekarang ni. Keluarga sedang sakit sekarang ni. Ibu bapa sedang sakit sekarang ini. Masyarakat kecil sedang sakit sekarang ini. Masyarakat besar sedang sakit sekarang ini. Mungkin negara pun, umat pun sedang sakit sekarang ini, tuan-tuan. Sakit apa? Sakit iman, sakit amal, sakit agama. Inilah, tuan-tuan, sakit yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hidup mengejar kemungkaran. Kita mesti hidup mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hidup mengejar laknat Allah. Mari kita hidup mengejar kasih sayang Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat itu, tuan-tuan. Sekali lagi, besok, tuan-tuan, besok hari Jumaat pukul 7 pagi, saya sambung lagi, tuan-tuan. Sambung mengenai sakratul maut. Sudah 4 siri, masuk 5 siri yang kelima besok. Bagus, tuan-tuan, sabutannya. Dari segi reach, saya sampai 100,000 orang, tuan-tuan, menyaksikan. 100,000 orang reach, tuan-tuan. Ini satu fenomenon yang baru, yang saya pun sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramainya. Teruskan, tuan-tuan. Like and share. The likers, tuan-tuan. The followers. The livers. Mari kita sama-sama sebar-sebarkan. Dan malam ini bagi saya, tuan-tuan, kuncinya malam ini. Datuk Kamal kata, mula dengan diri. Haji Izzuddin kata, masyarakat sedang sakit. Negara sedang sakit. Sakit iman, tuan-tuan. Keluarga sedang sakit. Diri sedang sakit. Mari kita cari ubatnya. Ubatnya bukan penicillin. Ubatnya bukan Panadol. Bukannya pil-pil daripada farmasi itu. Itu membantu seketika.
tapi ubatnya ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan ya. Saya nak bagi tahu besok malam besok tuan-tuan. 9.15 malam besok automatik 9.15 setiap malam. Siapa pun dia punya pencarahnya, siapa pun ahli panelnya. Kita tidak memikirkan siapa, tapi programnya 9.15 belum pernah lagi program itu gagal diadakan. 7 pagi besok tuan-tuan belum pernah lagi gagal. Pukul 11 besok pagi. Besok pukul 11 pagi tuan-tuan. 11 pagi mungkin kali yang keempat kita adakan. Apa dia namanya? Khazanah Minda Datuk Dr. Hassan Ali. Soal jawab mengenai anak-anak, soal mengenai remaja, soal mengenai amalan agama, soal mengenai pendidikan agama, soal mengenai tentang masalah-masalah cerita keluarga dan sebagainya. Soal mengenai tuan-tuan macam mana nak menyuburkan amalan agama, soalan mengenai kejiranan, soal mengenai masjid, mengimarah masjid, surau, soal mengenai anak-anak dara, anak teruna kita yang tidak berminat kepada agama. Tanyakan besok tuan-tuan. Besok pukul 11 pagi. Tiap-tiap hari Jumaat 11 pagi. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi pengumuman lusa hari Sabtu pagi tuan-tuan. Hari Sabtu pagi saya terpaksa lebih awal lagi. Saya ada kuliah subuh secara live. Jadi saya nak menggunakan besok tuan-tuan hari Sabtu pagi, kita tidak ada di sini. Pukul 7 tu tidak ada dah. Kita buat selepas subuh besok. Di masjid salah satu masjid tuan-tuan dan puan di Kuala Lumpur di sana tuan-tuan. Saya dah lupa dah masjidnya. Jadi di masjid itu saya akan berkuliah subuh di masjid itu, dan kuliah subuh itu live macam kita live dalam titisan embun pagi, tapi dibuat lebih awal lagi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan kita akan bersiaran daripada situ. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan mudah-mudahan ada baiknya kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Datuk Kamal Malakawi, Datuk Kamal tuan-tuan bin Muhammad Malakawi. Dia pun ada programnya tuan-tuan. Programnya tentang berbagai-bagai cerita, affair, berbagai perkara, persoalan mengenai salat yang sedang ke udara tuan-tuan melalui Facebook page Datuk Kamal tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pergilah. Tengoklah tuan-tuan dan puan, insya-Allah sirinya berterusan, mungkin 20 siri, mungkin 30 siri, segala-galanya daripada awal hingga akhir mengenai salat, mengenai sembahyang. Jadi maknanya bicara salat. Nama programnya Bicara Salat. Dan kepada Tuan Haji Izzuddin, saya harap yang akan datang tuan-tuan dapat menyertai kita lagi. Saya suka tengokkan dengan cara hujahnya yang hidup di depan mata dia tuan-tuan dan puan. Yang sebahagiannya kita tak tahu. Tadi tuan-tuan, saya tak tahu yang ada orang 49 kali keluar masuk. Saya tak tahu 90% tidak mengamal agama. Saya tak tahu ada di antara mereka yang tak pernah sembahyang umur 1 tahun sampai 57 tahun. Masuk penjara, qiyamul lailnya tak tinggal, khatam Qurannya sepanjang masa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, ini pun fakta-fakta yang saya tak tahu. Jadi insya-Allah ini semua menjadikan ibrah, menjadikan kita punya gambaran tuan-tuan yang mengusik hati kita agar kita balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.